Salam sejahtera, kami bawakan perkembangan terbaru di Istana Negara yang mana pengerusi Jawatankuasa Khas Bebas Darurat Tun Arifin Zakaria tiba di Istana Negara sekitar jam 9.50 pagi tadi untuk menghadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pertemuan bersama bekas Ketua Hakim Negara itu menyusul selepas siri pertemuan Yang di-Pertuan Agong bersama ketua-ketua parti politik sejak minggu lalu. Kita terus saja bersama rakan setugas di Istana Negara, Hasimi Mohamad untuk perkembangan lanjut. Hasimi, apa yang boleh anda kongsikan? Baik, terima kasih Gigi di Bukit Jalil. Kalau ikutkan kepada jam ketika ini 11 pagi, sudah lebih sejam Tun Arifin Zakaria memasuki Istana Negara melalui pintu 2 dan kalau mengikutkan kepada sumber jadual asal sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dijadualkan pada pukul 11 pagi. Namun kalau melihat kepada ketibaan pengerusi Jawatankuasa Khas Bebas Darurat 2021 itu, iaitu pada jam 9.45 pagi tadi, kita menjangkakan bahawa sesi sembah maklum itu mungkin telah pun berlangsung ketika ini dan kita menjangkakan bila-bila masa sahaja Tun Arifin Zakaria mungkin akan meninggalkan Istana Negara melalui pintu 2 ini. Kita akan bawakan perkembangan tersebut dan intipati tersebut pastinya akan memfokuskan apa yang disembah maklum kepada Al-Sultan Abdullah dan juga untuk jam ini kalau kita boleh bawakan juga tumpuan adalah mengenai selepas sahaja Tun Arifin meninggalkan Istana Negara, kita akan bergerak ke pintu 1 untuk membawakan perkembangan langsung juga siri ketibaan ataupun sembah maklum yang dijadualkan. Hari ini telah pun disahkan oleh sumber istana bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga akan tiba di Istana Negara, namun waktunya setakat ini masih belum dapat disahkan. Namun jadual asal adalah 2.30 petang yang dijadualkan untuk menghadap atau sembah maklum Sultan Abdullah. Dan apa yang dapat kita lihat juga untuk siri pertemuan ini selepas pertemuan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan 15 wakil parti seperti mana kita tekankan pada lintas langsung sebelum ini adalah mengenai proklamasi darurat, melihat juga peranan yang telah pun Jawatankuasa Khas Bebas Darurat 21 itu ditubuhkan mengikut Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 dan kita percaya perkara itu akan disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini sebelum esok yang kita menjangkakan tumpuan di Istana Negara sekali lagi adalah mengenai perbincangan khas Majlis Raja-Raja Melayu yang dijadualkan pada Rabu, di mana kalau kita boleh memetik kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Indra Ahmad Fadil sebelum ini memaklumkan bahawa perbincangan atas inisiatif Al-Sultan Abdullah itu berkaitan dengan usaha memerangi penularan jangkitan wabak COVID-19 dan pelaksanaan yang kita tempoh darurat, dan kita percaya bahawa perbincangan ataupun sembah maklum hari ini juga rentetkan kepada esok tumpuannya dan bagaimana keputusan yang akan dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu selepas sembah maklum pandangan yang dikemukakan oleh 15 wakil parti politik, dan kita percaya keputusan yang akan dibuat itu adalah berdasarkan sembah maklum dan juga pandangan dan juga idea-idea telah pun diberikan oleh 15 parti politik itu kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuk juga kita melihat kepada penamatan proklamasi darurat yang tidak akan dilanjutkan pada 1 Ogos 2021. Itu antara cadangan daripada pihak Pembangkang Pakatan Harapan. Selain juga kita melihat kepada cadangan yang telah pun dikemukakan oleh pengurusi penaja Perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya Magran ditubuhkan, itu juga kemungkinan akan dibincangkan dalam siri-siri pertemuan ini, khususnya perbincangan khas esok bersama Majlis Raja-Raja Melayu, dan kita akan bawakan perkembangan tersebut langsung hari ini dan esok di Astro Awan dan astroawan.com. Gigi. Ya, bercakap mengenai perbincangan khas Raja-Raja Melayu juga, mungkin Hasimi ada perancangan kasar apa yang mungkin boleh dibawakan esok, waktunya bermula bila dan bagaimana perancangan wartawan di situ dan khususnya Astro Awani esok?
Baik Ji, kalau mengikutkan kepada waktu seperti mana kenyataan sebelum ini tidak dimaklumkan dengan jelas waktu pertemuan ataupun sesi perbincangan khas Majlis Raja-Raja itu, namun kita jangkakan ia akan bermula pada awal pagi dan kita akan melihat kepada ketibaan Raja-Raja Melayu itu esok di pintu 1, dan kalau ikut kepada perancangan kita pastinya akan ada satu kenyataan rasmi yang akan dikeluarkan oleh Istana Negara sebaik sahaja sesi perbincangan khas Majlis Raja-Raja Melayu itu selesai esok, yang mungkin kita jangkakan akan berlanjutan sehingga petang. Kita melihat kepada siri pertemuan sebelum ini yang kita lihat mengambil masa beberapa jam untuk Majlis Raja-Raja Melayu bersidang dan memberikan pandangan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita mengharapkan bahawa kenyataan penuh akan dikeluarkan oleh pihak Istana Negara esok sebaik saja sesi perbincangan tersebut selesai, Gigi. Ya, Hasimi, kita tahu pengamal media dan petugas media sudah berkampung hampir seminggu di hadapan Istana Negara. Bagaimana keadaan petugas-petugas media ketika ini? Kerana pada awal liputan dilakukan, ada kritikan yang dilontarkan kepada pihak media. Dan bagaimana keadaan ketika ini? Adakah SOP dapat diikut dan juga penjarakan fizikal dapat digunakan ataupun dituruti oleh pengamal media ketika ini? Baik Gigi, berbeza dengan siri pertemuan yang bermula pada Rabu sehingga Jumaat lalu, kita faham bahawa keadaan ketika itu ramai pengamal media tempatan dan juga antarabangsa yang hadir. Namun untuk hari ini kita lihat situasinya sedikit berbeza kerana tidak ramai sangat pengamal media yang hadir, hanya agensi-agensi media utama negara khususnya stesen televisyen yang hadir. Jadi dari segi penjarakan fizikal pematuhan SOP itu dapat dipatuhi dengan baik kerana ruang kawasan lapang yang disediakan di kawasan berdekatan pintu 2 Istana Negara ini mencukupi untuk media berada di sini dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan kita jangkakan mungkin situasi ini berbeza esok, tumpuan akan lebih ramai khususnya. Namun situasi ini mungkin kita boleh gambarkan akan berbeza juga pada tengah hari atau petang ini apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba melalui pintu 1 di Istana Negara hari ini, Gigi. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad untuk perkembangan berkenaan, dan kita harapkan disediakan persekitaran yang selamat, terus disediakan persekitaran yang selamat untuk petugas-petugas media dan pengamal media mengadakan liputan di Istana Negara. Baik, untuk membincangkan mengenai sembah menghadap pengerusi jawatan kuasa khas darurat 2021 ke atas kepada Yang di-Pertuan Agong ini serta memahami apakah signifikannya dan peranan yang dimainkan oleh jawatan kuasa ini, kerana seperti kita sedia maklum, perbincangan khas Raja-Raja Melayu juga akan berlangsung esok 16 Jun. Kita terus bersama Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Cici. Prof, mungkin Prof boleh jelaskan apa boleh kita faham mengenai signifikannya sesi menghadap pengerusi jawatan kuasa khas darurat ini? Adakah mungkin isu pelanjutan atau penamatan darurat akan dipersembahkan? Okey, terima kasih Gigi dan terima kasih para penonton semua. Kita melihat jawatan kuasa khas bebas ini adalah satu jawatan kuasa yang ditubuhkan melalui peruntukan di dalam Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Pada Seksyen 2, Ordinan Darurat tersebut menyatakan maka hendaklah ditubuhkan satu jawatan kuasa khas bebas untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Jadi fungsi utama jawatan kuasa khas bebas ini ialah untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat besar yang mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam di dalam persekutuan berikutan wabak penyakit berjangkit iaitu penyakit coronavirus 19 ni, COVID-19. Jadi pastinya apa yang kita nampak ialah sekarang ni, sebelum ini kita tidak pernah mendengar lagi sahabat tentang jawatan kuasa ini telah menyampaikan secara formalnya kepada Kebawah Duli tentang laporan jawatan kuasa khas bebas ini berkenaan dengan tugas pokok yang diberikan oleh perundangan itu. Jadi pastinya kita dapati ini adalah suatu yang amat penting dan kita sebagai rakyat saya fikir kita menunggu-nunggulah sama ada ia
apakah yang akan dibawa oleh jawatankuasa khas ini ke hadapan ke bawah duli, sama ada untuk meneruskan atau memendekkan masa darurat itu atau tempoh darurat itu. Jadi dalam penelitian saya, beberapa tindakan ataupun action yang telah dilakukan oleh jawatankuasa ini, contohnya mengumpul bahan-bahan ataupun mengumpul pandangan-pandangan, situasi-situasi dan data-data atau cadangan-cadangan dari pihak-pihak yang berkenaan untuk memastikan laporan jawatankuasa ini boleh dihantar kepada ke bawah duli, dan laporan itu merupakan satu nasihat yang boleh diambil perhatian oleh ke bawah duli, dan itu adalah juga memenuhi tuntutan tugasan yang diserahkan oleh undang-undang dan juga perkenan lantikan ke bawah duli ke atas jawatankuasa tersebut, ya. Jadi sebenarnya kita masih lagi sama-sama menunggulah apakah jawatankuasa tersebut mencadangkan supaya pelanjutan ataupun penamatan tempoh darurat itu. Jadi saya mungkin kita tunggulah apa yang akan disiarkan melalui Titah Diraja sekiranya hasilnya perlu disampaikan kepada rakyat. Prof, sebelum ini timbul persoalan fungsi jawatankuasa khas kerana Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan ada berkata bahawa Yang di-Pertuan Agong akan membuat keputusan berdasarkan nasihat Kabinet, sedangkan jawatankuasa ini telah ditubuhkan di bawah Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Mungkin boleh Prof terangkan perinciannya, proses sebenar Yang di-Pertuan Agong dalam membuat keputusan sama ada lanjut atau tidak tarikh proklamasi darurat ini? Dia ada dua perkara lah di sini, ya, berikutan dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang, berikutan daripada satu kenyataan yang dibaca daripada yang dibuat oleh Tan Sri DG, ya. Jadi ada dua situasi, Gigi. Apa yang saya nampak ni ialah pertama, situasi untuk membuat suatu darurat baharu. Ya, satu. Yang keduanya untuk pelanjutan atau penambatan darurat yang telah sedia ada. Kalau kita untuk membuat darurat yang baru, contohnya, ya, pada awal 2021 tu apabila Yang di-Pertuan Agong menerima cadangan ataupun menerima proposal ataupun nasihat yang dibawa oleh Jemaah Menteri bagi mengisytiharkan darurat, mungkin atas tiket itu Yang Berhormat Menteri Undang-Undang menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas nasihat yang dibawa oleh Jemaah Menteri. Ini beberapa kemungkinan lah, ya, Gigi. Yang satu lagi ialah tentang jawatankuasa khas bebas. Seingat saya, jawatankuasa khas bebas ini telah diraikan, telah diiktiraf oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan beliau selepas pengisytiharan darurat itu telah dibuat, bahawa bagi menunjukkan kerajaan tidak mencampuri urusan ataupun keputusan ke bawah duli, dan satu lagi untuk menunjukkan pihak eksekutif atau Jemaah Menteri ini bersifat bebas dan telus, maka jawatankuasa ini telah ditubuhkan. Jadi bila jawatankuasa ini ditubuhkan atas fungsi untuk menasihati, agak jelas apa peruntukan dalam ordinan darurat itu, kan, untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat besar yang mengancam keselamatan. Jadi kewujudan kat sini, ya, saya sebagai pelajar, bila saya baca peruntukan ni, dia masih lagi ada kekaburan. Sama ada kewujudan berterusan darurat besar itu sehingga 1 Ogos atau boleh dihentikan sebelum Ogos. Itu satu tafsiran. Yang keduanya, adakah nasihat jawatankuasa khas bebas ini boleh melangkau keputusan Yang di-Pertuan Agong selepas 1 Ogos? Ini saya tak boleh bagi jawapan di sini sebab saya tidak tahu terma lantikan rujukan kepada jawatankuasa khas bebas itu. Kalau jawatankuasa khas bebas itu menyatakan ditugaskan untuk membuat satu nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong supaya Yang di-Pertuan Agong meneruskan darurat selepas 1 Ogos atau meneruskan darurat dari masa ia diperkenalkan pada Januari sampai ke 1 Ogos. Ini yang saya perlukan penjelasan tentang
di mana sebenarnya fungsi jawatankuasa darurat. Kalaulah sampai ke 1 Ogos sahaja, maka ia akan kembali kepada perkara asal, iaitu peranan Jemaah Menteri untuk menyampaikan cadangan-cadangan kepada kebawah duli, sama ada untuk meneruskan ataupun tidak meneruskan, atau membuat pengisytiharan atau tidak membuat pengisytiharan kepada darurat tersebut. Tapi kalaulah terma lantikan jawatankuasa khas bebas ini membuat bahawa nasihat jawatankuasa kepada Yang di-Pertuan Agong itu adalah berterusan selepas 1 Ogos, maka kedudukan ordinan ini harus diterima. Jadi bukanlah Yang di-Pertuan Agong tertakluk kepada nasihat Jemaah Menteri. Kalaulah jawatankuasa khas bebas ini boleh berfungsi atau nasihatnya terpakai untuk penerusan darurat selepas 1 Ogos. Dia agak teknikal di sini sebab kita tak dapat, macam saya tak dapat apakah sebenarnya terma lantikan jawatankuasa khas itu. Mungkin ahli jawatankuasa khas boleh memberikan penjelasan kepada orang ramai, ataupun setelah Yang Amat Berbahagia Tun Arifin membentangkan atau mempersembahkan laporan itu kepada kebawah duli, dan saya sebagai pelajar ni boleh melihat lagi apakah yang sebenarnya fungsi ataupun sejauh mana tanggungjawab jawatankuasa khas bebas ni. Ya, Prof, dalam masa yang sama, masyarakat di luar sering bertanya apa fungsi darurat kalau dah ada pelaksanaan PKP. Mungkin berdasarkan pemerhatian Prof sendiri, apa keputusan atau langkah besar yang telah digazetkan di bawah warta kerajaan melalui ordinan darurat ini, khususnya yang berkaitan pengawalan COVID-19? Okey, ada beberapa perkara yang masyarakat perlu tahu yang mana ordinan darurat ini telah digunakan secara tersusunlah pada saya ya. Pertama, penggunaan tentera untuk memastikan deployment angkatan tentera personal daripada Angkatan Tentera Malaysia ni, kita perlukan ordinan darurat tersebut. Contoh sekiranya lah sekarang keadaan kita masih terkawal sedikit sebanyak dalam konteks penggunaan personel. Contohlah kalau kematian dan sebagainya melibatkan angka yang tinggi, ataupun kita tidak dapat membina pusat kuarantin sementara dan kita perlukan khidmat Angkatan Tentera. Macam sekarang pun kita menggunakan Angkatan Tentera dalam SOP untuk membantu Polis Diraja Malaysia, dan pada masa yang sama undang-undang darurat itu memberi kuasa kepada Angkatan Tentera untuk membuat tangkapan seumpama pasukan polis. Contohlah kalau kita buat pengawasan pantai contohnya, apabila Angkatan Tentera menjumpai mereka yang cuba cross border atau masuk ke kawasan negara kita, mereka boleh tangkap. Kalau dulu tentera tidak boleh membuat tangkapan kerana yang boleh menangkap hanya tunggu polis datang ya. Jadi hanya polis yang mempunyai kuasa untuk membuat tangkapan. Sekarang ordinan darurat ini sebenarnya ada kebaikan untuk memberi kuasa kepada Angkatan Tentera membantu dari segi pelaksanaan dan pengoperasian hal-hal berkaitan dengan COVID ini. Yang keduanya dari segi penggunaan fasilitis swasta. Contoh kerajaan boleh mengambil alih sementara harta-harta swasta ini, mungkin penggunaan hospital swasta, penggunaan bangunan-bangunan swasta untuk kita jadikan pusat-pusat COVID, pusat-pusat suntikan vaksinasi dan sebagainya. Itu boleh digunakan. Yang ketiganya dari segi transfer of personnel ataupun kita kata frontliners. Mungkin setengah-setengah negeri tidak mengalami kelumpuhan dari segi penggunaan infrastruktur, kesihatan dan sebagainya. Jadi kita boleh ambil daripada negeri-negeri yang lain itu untuk membolehkan pertukaran personel dibuat secara serta-merta. Jadi ini hanya undang-undang darurat. Begitu juga dengan penggunaan infrastruktur sekolah ke, universiti ke. Lebih maknanya ia mengurangkan birokrasi dan tindakan boleh dibuat secara cepat. Tapi penggunaan tentera, deployment of the army itu saya fikir itu adalah antara yang penting untuk memastikan ordinan darurat ini boleh membantu dalam penularan COVID, menangani isu-isu yang berkaitan dengan COVID pandemik ini, atau juga untuk memberikan
kesempatan yang lebih cepat kepada kerajaan ataupun jawatan kuasa yang berkaitan dengan penularan COVID ini untuk membuat tindakan mereka dengan serta-merta. Ya. Kurang birokrasi lah. Di situ ada kebaikannya, ya. Baik, Prof, terima kasih untuk ulasan dan komen berkenaan. Itu tadi Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Baik, dalam perkembangan terbaru, jumlah suntikan harian vaksin COVID-19 negara catat yang tertinggi pada Isnin dengan 197,963 dos telah diberikan. Ia sekaligus melepasi sasaran pemberian vaksin sebanyak 150,000 dos sehari. Ia membabitkan 142,890 dos pertama manakala selebihnya 55,073 dos kedua. Menurut Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV, pencapaian itu menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin seluruh negara setakat ini adalah 4.688 juta dos. Jumlah kumulatif penerima vaksin dos pertama 3.275 juta, manakala dos kedua 1.413 juta. Negeri yang catat penerima vaksin tertinggi adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan lebih 570,000 dos, diikuti Selangor dengan lebih 480,000 dos. Negeri lain yang catat jumlah tinggi termasuk Sarawak dengan 350,000 dos serta Johor dengan lebih 300,000 dos. Dalam pada itu, jumlah pendaftaran vaksin COVID-19 juga meningkat hari demi hari, kini dengan lebih 13.81 juta. Ia mewakili 59% populasi sasaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Baik, sekian terkini. Saya Jijak Ahmad. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.